Selamat tahun baru untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini. 恭祝弟兄姐妹们新年蒙恩。 Kiranya tahun yang baru sungguh-sungguh berkat terbesar yaitu Yesus itu sendiri sungguh hadir dan menyertai kita. 但愿在新的一年里面，最大的祝福就是耶稣基督与我们同在。 Kita bersyukur pagi ini kita bisa bersama-sama memulai tahun yang baru dengan ibadah. 我们感谢上帝，我们今天能够开始新的一年，带着敬拜来开始。 Kita bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kita. 我们与上帝团契，也跟弟兄姐妹们团契。 Dan kita dibekali sekali lagi oleh firman Tuhan. 上帝的话语再次提醒带领我们。 Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. 我们还没有读经之前，我们低头祷告。 Kami bersyukur untuk hari yang baru di tahun yang baru ini. 我们为着新的一天，在新的一年里面，我们献上感谢。 Kami bersyukur karena kami bisa memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. 我们感谢我们能够进入新的一年，与上帝同在。 Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami di tahun 2024. 我们感谢上帝，过去的一年，上帝你与我们同在。 Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu untuk kami di tahun yang lama. 我们感谢上帝，为着过去的一年，我们献上感恩。 Dan kami percaya kesetiaan-Mu itu tidak pernah berubah. 我们相信上帝你的恩典是没有改变的， Dan itulah yang menjadi pegangan kami di tahun yang baru ini. 那个成为我们生活里面的保障。 Hadirlah dalam hidup kami, sertailah dan berkatilah kami dalam perjalanan hidup di tahun yang baru ini Tuhan. 主啊，求你与我们同在，祝福我们，带领我们一年当中。 Dan biarlah juga firman-Mu itu selalu menyertai kami. 但愿你的话语也是常与我们同在。 Tuhan, di awal tahun ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 主啊，当我们开始一年的时候，我们要读你的话语。 Berbicaralah kepada kami, ajarilah kami Tuhan. 求上帝向我们说话，求上帝教导我们。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. 我们把以下的时间完全交托。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini kita akan ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 弟兄姐妹们，我们要读弟兄 Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. 弟兄姐妹们，我们要读罗马书第12章第1到第2节。 Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. 我们要翻开罗马书第12章第1到第2节。 Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. 所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Saudara, di tahun 1972 seorang pendeta dari Inggris bernama John Stott memberikan satu ceramah di satu conference. 弟兄姐妹们，在1972年，英国的 John Stott 牧师在一个会议里面讲到， Ceramah itu kemudian dibukukan. 他的讲章后来就出版。 Saudara, di awal dari ceramah itu John Stott itu mengutip Roma 10 ayat yang kedua. 在开始的时候，他就起自罗马书第10章第2节。 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. 我可以证明他们向上帝的热心，但不是正着真知识。 Saudara, setelah
mengutip ayat ini, dia berkata begini. 当他取了这一节经文，他以后这样说： Saya khawatir apa yang Paulus tulis tentang orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada zamannya ini dapat diterapkan kepada banyak orang Kristen yang percaya pada zaman kita. 我担心保罗为着当时的不相信的犹太人所写的，也是能够应用在今天所谓的相信的基督徒。 Banyak orang bersemangat untuk Tuhan, 很多人为主热心发热心， tetapi tanpa pengertian. 但是没有知识。 Banyak orang memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk Tuhan, 很多人很热心为主做工， tetapi tanpa knowledge, tanpa pengetahuan. 但是没有知识，没有智慧。 Banyak yang bersemangat tetapi sepertinya tidak tahu apa-apa. 很多人很热心，但是不知道要做什么。 Saudara, saya percaya John Stott ketika mengatakan ini, dia tidak bermaksud berkata begini, bahwa pengertian tanpa semangat itu menggantikan semangat tanpa pengertian. 当 John Stott 讲这句话的时候，我相信他没有的，他不是说这个热心没有医治，没有智慧，能够这个代替智慧没有热心。 Kita tahu Allah menginginkan keduanya ada. 上帝要这两个因素都有， Punya semangat yang diarahkan oleh pengertian. 我们有透过这个智慧来带领的热心， Dan punya semangat, punya pengertian yang dibakar oleh semangat. 我们有智慧，但是透过热心的燃烧。 Saudara, John Stott 52-53 tahun yang lalu membuat pernyataan ini karena dia melihat spirit atau semangat anti pikiran, anti intelektualisme itu menonjol zaman itu. 当时53年前，他写这一句话，是看到有一个反之思想正在发现出来。 Banyak orang hidupnya itu sangat pragmatis sekali. 很多人很是见性的活在这个世界上。 Kalau mendengar satu pandangan atau satu ide baru, saudara, pertanyaan pertamanya bukan apakah ini benar atau salah, tetapi pertanyaan pertamanya adalah ini bisa berhasil atau tidak. 当他们听到一个新的主意的时候，他们不是问这个是真的吗？对的吗？但是他们问这有效吗？ Saudara, John Stott khawatir spirit seperti ini sudah menyusup di dalam gereja Tuhan. John Stott 担心这个思想已经进入到教会里面。 Ada gereja-gereja yang sangat menekankan ritual, menekankan performance, tetapi meninggalkan pemikiran. 很多教会很强调一个表现，一个思想，但是没有思想。 Ada gereja yang sangat menekankan aktivitas sosial, reformasi sosial, tetapi mengorbankan ajaran. 但是很多教会他们很强调社会的改革，但是牺牲了他们的教导。 Ada gereja-gereja yang sangat memutlakkan pengalaman, experience, dan mengorbankan reflection. 很多教会很强调他们的经验，但是没有强调他们的教义。 Saudara, John Stott berkata begini, John Stott 这样说： jikalau kita ini tidak menggunakan pikiran yang telah diberikan Allah kepada kita, kita itu sepertinya menghukum, menjerumuskan diri kita sendiri untuk hidup di dalam kedangkalan rohani dan menjauhkan diri kita dari banyak kekayaan anugerah Allah. 他说：“假如我们没有使用上帝赐给我们的思想，我们已经惩罚我们自己，使我们落在这个属灵的肤浅，与我们与上帝许多的恩典隔绝。” Saudara, John Stott berbicara mengenai mindless Christianity, kekristenan yang mindless, yang sepertinya mengabaikan pikiran. John Stott 所讲的就是马虎的基督徒，马虎的基督教，就是没有利用思想的。 Saudara, apakah kekristenan di zaman kita sekarang ini boleh katakan lebih baik daripada keadaan di zaman John Stott 52-53 tahun yang lalu mengatakan itu? 弟兄姐妹们，是否我们今天的基督徒比 John Stott 所讲的53年前更好吗？ Apakah keadaan sudah berubah nih? 是否这个情况已经改变了吗？ Kekristenan bukan lagi mindless nih. 我们的基督教不是马虎的。 Saya khawatir apa yang dikatakan oleh John Stott itu mungkin masih relevan untuk zaman kita ini. 我担心 John Stott 所讲的也是发生在我们今天的世界里面。 Berapa hari yang lalu saya membaca satu tulisan di satu website. 前几天我在网上看了一个作者， Orang itu bukan hanya bicara tentang mindless Christianity, 他不单单讲这个马虎的基督教， tetapi dia mengatakan we live in a mindless culture. Kita ini hidup di budaya yang mindless ini. 我们活在一个马虎的文化里面。 Saudara, ironis sekali karena dunia sekarang ini sudah memberikan kepada kita banyak informasi.
我们看到这个世界给我们很多的知识， Dan seharusnya kita pakai akal kita, budi kita, pikiran kita untuk mengakses informasi itu. 我们要使用我们的知识、我们的思想、我们的心意来面对这些的知识。 Tetapi yang terjadi saudara sebaliknya yaitu apa? Pengabaian pikiran. 但是发生的就是我们忽略了我们的思想。 Saudara, kita melihat kita ini hidup dalam satu budaya di mana pikiran itu direndahkan, diletakkan di bawah, dan emosi itu ditinggikan, dipromosikan. 我们活在一个时代，我们放下我们的思想，我们提高我们的感情。 Dia katakan jikalau kita hidup di dalam culture yang seperti ini, 假如我们活在这个文化的情况里面， maka dia mengatakan mindless Christianity itu masih ada, masih nyata. 所以他说这个麻木的基督教还是有。 Dia mengatakan begini, saudara, mindless Christianity itu masih ada karena apa? Karena banyak orang Kristen tanpa berpikir panjang lebih mengikuti apa yang mereka rasakan, how they feel, dan bukan apa yang mereka pikir, what they think benar secara alkitabiah, dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka yakini benar. 麻木的基督徒现在还有，因为很多基督徒没有想，就跟着他们所感觉到的，他们的感觉不是跟从他们想是真的，而照着上帝的真理而行。 Saudara, kalau keadaan memang tidak berubah, 假如这个情况没有改变， maka kedangkalan rohani tidak bisa dielakkan. 我们的属灵的肤浅也是发生在我们当中。 Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, khususnya ayat yang kedua, Paulus bicara mengenai pentingnya mind, pikiran. 当然，刚才我们所读的经文，保罗说，我们的心意、我们的思想是很重要。 Khususnya dikaitkan dengan perintah yang dia berikan, berubahlah oleh pembaharuan budimu atau berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. 尤其当保罗说，你们要心意更新而变化。 Saudara, kalimat ini adalah bagian dari Roma 12 ayat 1 dan 2. 这句话是罗马书第12章第1到第2节的一部分。 Seorang pendeta bernama Timothy Keller mengatakan begini, ayat 1 dan ayat 2 ini itu adalah ringkasan dari seluruh kehidupan Kristen. Timothy Keller 他说，这一句话，这2节经文就是整个基督徒生活的结论。 Intisari tentang apa yang namanya Christian life itu, dia katakan diringkaskan dengan kalimat di 2 ayat ini. 在2节经文已经总结了我们所谓的基督教的生活。 Karena di sini saudara Paulus bicara bagaimana seharusnya hidup orang percaya, hidup orang Kristen sebagai respon terhadap anugerah Allah. 这里保罗说的，我们成为基督徒，我们怎么样生活，成为我们对上帝的恩典的反应。 Saudara perhatikan di ayat yang ke-1 jelas sekali Paulus memulai dengan satu nasihat, satu dorongan yang sungguh dan serius supaya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. 我们看第1节，保罗很认真的提醒、劝勉当时罗马的基督徒，使他们把他们的身体献上，成为圣洁的，讨上帝喜悦的。 Dan Paulus memberikan nasihat ini dengan satu landasan yang sangat kuat sekali, yaitu oleh kemurahan Allah. 保罗讲这一句话是按照一个很严重的根基，就是靠着上帝的慈悲。 Orang-orang percaya didorong untuk hidup berdasarkan ini loh, anugerah, kebaikan, kemurahan Allah yang sudah diterima, sudah dialami ini. 信徒要在上帝的恩典、上帝的慈悲里面生活。 Dan apa yang disebut oleh Paulus sebagai kemurahan Allah, dia sudah uraikan pasal 1 sampai pasal 11. 保罗所谓的上帝的慈悲，在第1到11章已经很详细的解释了。 Dan sekarang setelah tahu anugerah Allah, kemurahan Allah ini, Paulus sekarang bicara ini loh, harusnya hidup kita sebagai orang percaya seperti ini nih. 保罗讲了上帝的慈悲，他说：“你们听了上帝的慈悲，现在你的生活应该是这样的。” Saudara, istilah tubuh itu memang bisa pengertian the whole person, keseluruhan diri orang itu. 当保罗讲到身体的时候，是讲到整个人生。 Tetapi istilah tubuh juga dipakai dalam satu makna yang khusus, yaitu Allah tidak mengendaki cuma ibadah kita ini cuma ibadah hati, ibadah batinia, ibadah yang abstrak, tetapi ibadah yang konkret, yang praktikal, yang total, yang terlihat nih. 当上帝讲到身体的时候，上帝不要我们在抽象的在心里敬拜上帝，但是我们是具体上，我们真正的完整的敬拜上帝。 Maka saudara, komitmen kita yang sejati kepada Allah itu mencakup setiap aspek kehidupan. 所以我们对上帝的委身是包括我们所有生活的因素， Mencakup
tubuh dalam semua kekhususan dan kekonkretannya. 包括我们的身体，就是在我们特属性的，还有具体上的， Inilah ibadah yang sejati. 这个是真正的敬拜， Karena keseluruhan hidup itu adalah ibadah. 因为我们真身就是一个敬拜， Jadi bukan hanya pada waktu hari Minggu atau waktu tertentu kita beribadah. 不单单礼拜天，还是任何时间我们敬拜上帝。 Paulus ingatkan ini loh ibadah yang sejati. 保罗说，这个就是真正的敬拜。 Nah, setelah dia bicara tentang persembahan tubuh, baru kemudian dia berpaling bicara tentang transformasi melalui pembaruan pikiran. 他讲了把身体献上，后来保罗才讲我们透过更新而变化。 Saudara, ayat 1 dan ayat 2 itu terkait erat. 第一节跟第二节有密切的关系。 Jangan sampai kita mentaati yang satu dan tidak mentaati yang lain. 我们不要单单顺服一个，但是忽略了另外一个。 Jangan sampai kita melakukan yang satu dan kita tidak melakukan yang lain. 我们不单单顺服一个，忽略了另外一个。 Banyak orang mungkin berkomitmen, oke, saya persembahkan tubuh saya, diri saya kepada Tuhan. 很多人委身说，我要把我的身体献给上帝， Saya berikan diri saya sepenuhnya untuk ibadah, 我完全献上来敬拜上帝， untuk pelayanan, 来侍奉上帝， untuk penginjilan. 来传福音。 Tapi berhenti sampai di sana. 但是他停止到那地步， Hidupnya tidak mengalami transformasi 他 itu. 的生活没有得到变化。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita cuma mempersembahkan tetapi kemudian kita tidak berubah. 我们这个是一件很危险的事情。假如我们单单献上，但是没有变化， Saudara, kenapa berubah itu penting? 为什么变化是很重要？ Saudara, bahkan kita bisa berkata begini, panggilan untuk berubah oleh pembaharuan pikiran itu justru sebenarnya ada sarana, adalah bagaimana kita ini bisa dimampukan mempersembahkan tubuh kita dengan benar sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. 这个使我们能够变化的呼召，其实是一个工具，使我们能够把我们的身体真的这个圣洁的献给上帝。 Bagaimana kita bisa memberikan tubuh kita, persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kalau hidup kita nggak kudus? 我们怎么样能够把我们的身体成为圣洁的这个奉献？假如我们的生活不圣洁， Bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita berkenan kepada Allah jikalau hidup kita ini sering tidak berkenan kepada Allah? 我们怎么样献上我们的身体，成为讨上帝喜悦的献祭？假如我们的生活不讨上帝的喜悦， Maka ayat 1, ayat 2 saudara, tidak boleh dipisahkan seolah-olah yang satu dilakukan, yang satu tidak perlu. 所以我们不可以分开第一节跟第二节，顺服一节，忽略了另外一节。 Mari kita perhatikan ungkapan berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu ini. 我们看这个，我们在变化，在思想里面变化， Be transformed dalam bahasa Inggris. 就是受到变化。 Saudara, transformasi di sini jelas sesuatu yang bersifat batinia. 这变化就是内在的变化。 Ada ayat di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 yang juga memakai kata yang sama. Di sana dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita ini sedang ditransformasi, sedang diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya dalam kemuliaan semakin besar. 在哥林多后书第3章第18节说，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主形状，荣上加荣，如同从主的灵改变了。 Kita ditransformasi untuk menjadi serupa dengan Kristus. 我们得到变化，越像耶稣基督。 Ini transformasi batinia. 这个就是内在的变化。 Jadi transformasi itu bukan sekedar dulu saya lakukan ini, lalu sekarang saya lakukan yang baik menggantikan yang jahat. 变化不单单讲以前我行恶事，现在我行好事，来代替我的恶事。 Saya rasa saudara, transformasi itu tidak sesederhana itu. 我觉得变化不是这样的简单。 Karena ini transformasi yang mendalam, mengubah diri kita, mengubah karakter kita. 但是变化就是我们内在的变化， Dan tentunya itu akan nanti berdampak pada perilaku kita. 也是影响我们的这个行为。 Saudara, transformasi ini bersifat terus-menerus. 这个变化也是一个继续性的， Transformasi yang gradual, saudara, yang memang kita tidak akan selesai cuma satu kali ini. 一个渐进的变化，不是一次就永远这个结束了。 Dan transformasi ini
bukan semata usaha kita. 这个变化也是不是出于我们的力量， Karena kita butuh kekuatan dari luar menolong kita diubah. 因为我们需要外在的力量来帮助我们改变。 Inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. 这个就是圣灵在我们生活里面所做的工作。 Mari kita perhatikan beberapa hal tentang perintah berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu ini. 我们要看保罗对我们的命令，就是我们要在心思里面变化。 Yang pertama, 第一， saudara, perintah ini berkaitan erat dengan apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. 这个命令跟之前的命令，就是我们不要效法这个世界，有密切的关系。 Saudara, dua perintah di ayat 2 ini seperti satu koin dengan dua sisi yang berbeda. 这两个命令就是好像一枚银币有两个层面。 Dan ketika Paulus mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia, Paulus ingatkan kita ini masih sangat rentan sekali terhadap daya tarik dunia ini. 当保罗说我们不要效法这个世界，保罗说我们很容易受到这个世界的影响。 Dan ketika kita bicara dunia, saudara, kita nggak bicara cuma lokasi geografis dunia ini. 当我们讲到世界，我们不是指这个地球， Kita nggak bicara hanya berbagai kegiatan di dunia ini. 我们也是不讲我们世界上所有的活动。 Bahkan kata dunia itu bisa diterjemahkan sebagai zaman age. 我们所谓的世界就是时代。 Dan satu istilah ini dipakai untuk menggambarkan tentang sikap nilai-nilai yang semata-mata manusiawi, duniawi, berbeda dengan cara pandang dan penilaian Allah sendiri. 这个时代就是讲这个属世的这个世界上的思想、世界上的态度。 这些的态度与上帝的态度的思想是完全相反的。 Di tempat yang lain Paulus ingatkan zaman ini, this age itu adalah zaman yang bersifat sementara. 在另外一处，保罗说，这个时代是暂时的， Bersifat sementara tetapi jahat. 暂时但是邪恶的。 Dan si jahat itu menjadi ilah zaman ini. 这个魔鬼成为今天的偶像。 Jadi saudara, di sini bukan bicara sekedar cuma kegiatan-kegiatan di dunia ini. 这边提到的不单单讲我们在世界上的一些的活动， Tetapi di sini bicara apa yang namanya world view dunia yang bisa mempengaruhi cara pandang kita, cara berpikir kita. 这个是讲到我们的世界观能够影响我们的思想、我们的决定。 Cara pandang dari orang-orang yang merasa kita nggak butuh Allah. 这个观点，我们说觉得我们不需要上帝， Kita tidak perlu bertanggung jawab pada Allah. 我们不需要向上帝负责任。 Saudara, kita hidup di dunia di zaman yang seperti ini loh. 我们活在这样的时代里面， Maka kita ini masih mudah dipengaruhi oleh dosa dan oleh norma-norma masyarakat sekitar kita. 所以我们很容易受到我们罪恶还是这个我们周围世界的思想的影响。 Saudara, kita ini belum dipisahkan dari dunia, dari zaman ini. 我们还没有与这个世界时代的思想隔绝， Kita masih hidup di dalamnya. 我们还活在里面。 Saudara, Paulus menyadari begitu mudah sekali kita sebagai manusia ini dipengaruhi dan dibentuk oleh kekuatan budaya sekitar kita nih. 保罗知道我们成为人类很容易受到这个时代的思想，我们周围的文化影响。 Sejak kecil kita ini sepertinya dibudayakan dalam nilai-nilai, norma-norma, gaya hidup dan worldview masyarakat sekitar kita nih. 从小我们就有一个文化，我们受到一个观点，就是受到我们周围世界的影响。 Kita menyerap pengaruh ini begitu saja tanpa refleksi yang sadar. 我们没有好好的思考，我们就这样接受这些思想。 Kita tanpa sadar menerima apa yang namanya tanda kutip kebohongan-kebohongan, lies yang kita anggap itu kebenaran. 我们很容易接受所谓的谎言，但是我们以为那个是真理。 Saudara, kita menerima begitu banyak pengaruh dari media sosial kita nih. 我们受到媒线给我们许多的影响， Pengaruh film, pengaruh musik, pengaruh televisi. 这个电影还有音乐、电视给我们的影响。 Di satu pihak, saudara, kita bisa menikmati ini. 在一方面，我们可以享受这些。 Kita yang suka musik, kita mendengar musik. 我们喜欢音乐，我们欣赏音乐； Kita yang suka nonton, kita nonton film. 我们喜欢看电影，我们欣赏电影。 Di satu pihak kita bisa menikmati itu. 在一方面，我们能够享受音响， Tetapi di pihak lain kita sadar ada hal-hal yang harusnya itu saya tidak terima sebagai orang Kristen. 但是另一方面，我们要知
知道我们成为基督徒，我们不应该接受的一些的东西。 Jadi sudah kemanapun kita pergi ini kita dibombardir dengan pesan baik melalui media sosial, melalui iklan, melalui berbagai hal untuk kita mengadopsi perspektif tertentu terhadap berbagai hal. 无论我们在什么地方，我们受到许多的影响，透过媒介，透过这个广告，还有等等，使我们能够接受某一种的思想。 Bicara topik apapun, saudara, kita ini sepertinya berhadapan dengan standar iman Kristen dan standar dunia. 我们提到什么讲题，我们就好像面对两个标准：世界的标准，基督徒的标准。 Cara pandang dunia tentang pernikahan dan cara pandang iman Kristen berbeda. 世界看这个婚礼跟我们基督教看婚礼是不一样的。 Cara pandang tentang apa itu greatness, kebesaran, keagungan seseorang itu bisa berbeda. 我们所谓的伟大，我们的看法是不一样。 Cara pandang tentang bagaimana menggunakan uang itu juga berbeda. 我们的看法，我们怎么样使用我们的钱财也是不一样。 Nah, saudara, kita hidup di zaman yang seperti ini loh. 我们活在这样的世界。 Dan Paulus ingatkan, jangan biarkan zaman di mana kamu hidup itu memaksamu untuk mengikuti pola pikir ini dan perilakunya. 保罗提醒我们不要让这个世界的思想勉强我们跟随他们的想法。 Seseorang menerjemahkan kalimat ayat yang ke-12 ini, ayat 12, ayat 2 ini dengan kalimat seperti ini. Jangan biarkan dunia sekitarmu memaksamu ke dalam cetakannya sendiri. 一个作者翻译第二节成为不要让这个世界强迫勉强你按照他的模具。 Jadi saudara, dunia memiliki cara berpikir dan cara berperilaku sendiri. 这个世界有他的思想，他的方法， Dan itu memberi tekanan besar untuk kita. 带给我们很大的压力。 Tekanan untuk menyesuaikan diri itu sangat kuat, sangat besar. 给我们压力，使我们适应、跟从他们的思想。 Bahkan ketika kita mungkin merasa memang ada sesuatu yang salah, tetapi tekanannya itu begitu besar. 甚至有的时候，我们觉得有一些错误，但是因为这个压力太大了。 Dua standar ini saudara, standar firman Tuhan, kebenaran Allah dengan standar zaman ini. 这两种标准，世界的标准，基督教的标准。 Maka saudara, alternatif yang Paulus berikan apa? Pembaharuan budimu, pikiranmu. 所以保罗对我们的教导就是，我们要在心思里面有更新。 Paulus nggak fokus ke cuma perilaku. 保罗不单单集中精神在行为。 Dulu mungkin puluhan tahun yang lalu orang mendefinisikan keduniawian itu sering di dalam kaitan dengan perilaku tertentu. Nggak boleh nonton, nggak boleh dancing, nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh merokok. Dan kemudian menganggap kalau saya tidak lakukan itu, saya sudah tidak duniawi. 几十年前有人形容这个属世的生活，就是我们不做一些的不好的习惯，好像抽烟、喝酒、看电影等等。假如我们没有做这些，我就成为圣洁的人。 Tetapi Paulus lebih concern dengan the way of thinking, cara berpikir, cara pandang nih. 但是保罗比较注重就是我们的思想的思维。 Maka jangan sampai cara pandang kita ditentukan, dipengaruhi oleh budaya dunia sekitar kita. 所以我们的思想的思维不要受到这个世界的影响。 Saudara, bagaimana transformasi itu bisa terjadi jikalau kita ini memang tidak berani berbeda? 假如我们不敢与众不同，我们怎么样能够得到变化？ Transformasi tidak akan terjadi jikalau kita tetap hidup kompromi dengan nilai-nilai yang dipegang oleh dunia ini, padahal kita tahu itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai iman Kristen. 假如我们妥协这个世界时代的思想，我们知道这些是不对的，但是我们妥协，我们就不能得到变化。 Bagaimana transformasi bisa terjadi jikalau pikiran kita tidak tahu yang harusnya Kristen itu bagaimana? 我们假如不知道成为基督徒应该是怎么样，我们不可能变化。 Maka ini membawa kita untuk melihat poin yang kedua. 所以我们进入第二点。 Saudara, perintah berubahlah oleh pembaharuan budimu itu memberikan penekanan penting kepada pikiran yang diperbarui. 所以我们的变化就是指我们更新的心思。 Sarana yang sangat esensial supaya kita mengalami transformasi itu adalah terletak dalam kaitan dengan pikiran. 所以我们能够得到变化的工具，就是就是在乎我们的思想。 Pikiran kita itu butuh renewing, pembaruan. 我们的思想，我们的心意需要更新。 Kenapa? 为什么？
Apakah karena pikiran kita terbatas? 是否我们的思想有限吗？ Apakah karena pikiran kita itu tidak bisa menampung semua pengetahuan? 是否我们的思想不能容纳所有的知识吗？ Saya percaya tidak. 我相信不是， Tetapi alasannya adalah karena pikiran kita itu adalah pikiran yang sudah jatuh dalam dosa. 因为我们的思想已经堕落了。 Saudara Paulus pernah memberi contoh di kitab Roma pasal 1 ayat 28. Contoh pikiran yang jatuh dalam dosa. 保罗在罗马书第1章28节给我们看这个堕落的思想。 Paulus mengatakan begini tentang orang-orang yang di luar Tuhan. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang gak layak, sehingga mereka melakukan apa yang gak pantas. 因为他们故意的不认识上帝，所以上帝任凭他存在邪僻的心，行这些不合理的事。 Saudara, itulah kita secara naturnya kita. 这个是我们的本性。 Betul, di dalam Kristus ketika kita percaya kita sudah diperbarui. 对的，我们在耶稣基督里面，我们是得到更新。 Betul, kita sudah diperbarui termasuk dalam pikiran kita. 真的，我们在思想里面得到更新， Tetapi kita belum diperbarui secara sempurna. 但是我们呢没有完整的得到更新。 Pikiran kita itu tidak berubah secara instan. 我们的思想不能够季节的、立刻的改变。 Kebiasaan hidup lama tidak selalu mudah dihilangkan. 我们的旧的习惯，我们不容易把它除掉。 Beberapa cara berpikir itu sudah tertanam dalam dengan kuat dan tidak bisa hilang dalam semalam. 我们思想的思维，很多时候不能在一个晚上能够使我们得到改变。 Maka tidak heran kita bisa mudah sekali mengikuti cara pikir dunia. 所以我们很容易跟着这个世界的思想， Karena itu sesuai dengan kedagingan keinginan kita nih. 因为那个是符合我们的本性，我们的这个属肉体的需 Saudara 要。 Paulus pernah mengatakan dalam pikiranku, dalam batinku, aku suka hukum Allah. 保罗说，曾经说，在我的思想里面，我喜欢上帝的这个律法。 Tetapi ada hukum lain yang sepertinya melihat dan berjuang melawan hukum pikiranku nih. 但是有一个另外一个律来抵挡我们跟我的喜欢上帝的律征战。 Saudara, jujur saja pikiran kita itu seperti medan pertempuran. 相信我们的思想就是一个战场， Antara keinginan melayani Tuhan dan keinginan melayani dosa pada saat yang bersamaan. 同时我们有一个希望能够侍奉上帝，同时我们也是要侍奉罪恶。 Di Roma 8 Paulus bicara mengenai daging dan roh nih. 在罗马书第8节，保罗说，这个肉体跟圣灵、属灵、 Pikiran roh dan pikiran daging itu bertentangan. 属肉体的思想、属灵的思想是不同的。 Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas pikiran itu adalah, kalau saya boleh kutip satu orang berkata begini, pikiran kita itu adalah tempat terjadinya pertumbuhan rohani. 所以我说，有一个人这么说，他说，我们的思想就是我们属灵成长的地方。 Karena di dalam pikiran inilah keputusan-keputusan dibuat menentukan arah dan destiny hidup rohani kita. 因为就是在思想里面，我们做决定，这个决定能够决定我们的生活的方向跟最后。 Pikiran itu perlu untuk diperbaharui. 我们需要使我们的思想得到更新， Karena kita tahu kaitan antara what we think and what we do. 因为我们所想的跟我们所信的是有密切的关系。 Saudara, pembaharuan pikiran, seorang ahli perjanjian baru menyebut dengan istilah sebenarnya reprogramming of the mind. 一个新的专家他说，这个思想的更新就是好像思想的重新变成。 Maka bukan sekedar cuma mengadopsi satu daftar hal yang harus dilakukan lalu kita berpikir, oh saya sudah diperbaharui ini. 所以我们不单单说我们做了一个系列的东西活动啊，现在我不做，我不行这些活动了。 Saudara, kita tahu istilah pikiran itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai, untuk bernalar, untuk memahami. 我们知道我们的思想是跟我们的判断、我们的了解、我们明白有关系。 Karena pikiran kita ini sudah tercemar, sudah dikaburkan oleh dosa dan oleh pengaruh dunia ini, saudara. Maka kemampuan untuk menilai, bernalar, memahami dengan benar itu perlu pembaruan. 因为我们的思想受到这个世界思想的污染，所以我们不能够很正确的、绝对的、好好的思想做决定。 Sehingga kita bisa memahami dunia ini dan menjalani hidup di dunia dari perspektif yang tepat nih. 所以，因为我们的更新，我们能够
准确的来看这个世界。 Maka pertanyaan penting untuk kita tanyakan. 我们有一个很重要的问题， Kita beri makan apa sih pikiran kita? 我们的思想，我们把什么东西放进去？ Kita masukkan apa dalam pikiran kita? 我们把什么东西放进我们的思想里面？ Seorang ahli spiritualitas dari Amerika, Dallas Willard, pernah berkata begini. Dallas Willard 曾经这么说： Kebebasan terbesar yang kita miliki sebagai manusia 我们 adalah kekuatan untuk memilih apa yang akan kita biarkan masuk dalam pikiran kita. Dalam pikiran kitalah gerakan pertama menuju pembaruan itu terjadi. 我们最大的自由就是我们能够选择，我们要把什么东西放进我们的思想里面，就是在我们思想里面，我们第一个更新的动作发生。 Saudara, kita butuh Roh Kudus untuk terus memperbarui pikiran kita. 我们需要圣灵来帮助我们，时常在我们思想里面更新。 Kita butuh Roh Kudus memakai firman untuk menanamkan itu dalam pikiran kita. 我们需要圣灵把上帝的话语放在我们心里面。 Pikiran kita harus dipenuhi juga dengan kebenaran tentang Kristus itu. 我们思想也是要把上帝这个基督的真理充满我们的思想。 Saudara ingat di Roma 12 ayat 1 tadi Paulus menyebut oleh kemurahan Allah, in view of God's mercy. 我们看到刚才第罗马书12章第1节，因着上帝的慈悲， Apakah pikiran kita mengingat itu loh, God's mercy ini? 是否我们的思想时常意念到上帝的慈悲？ Maka tidak heran di Filipi 2:5 Paulus pernah berkata, adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 所以不奇怪，保罗在腓立比书第2章第5节，你们当以基督的心、以基督的感觉放在你的心思里面。 Saudara, kehidupan yang diubahkan saya percaya adalah kehidupan yang tanpa rasa takut menguji keyakinan, sikap, dan perilaku kita dalam terang kebenaran Allah. 一个受到变化的生活，就是我们不惧怕的、勇敢的来检查我们的信仰、我们的态度、我们的行为，就是按照上帝的真理光照里面。 Saudara, jikalau pembaharuan pikiran begitu penting, 如果我们思想的变化很重要， saya harap ini bukan hanya berdampak untuk hidup individual kita, 我相信不单单影响我们个人的生活， tetapi juga berdampak dalam pelayanan kita. 也是影响我们的侍奉。 Saudara, dalam pelayanan apakah pelayanan kita di gereja Tuhan itu membentuk pikiran orang-orang yang kita layani? 是否我们的侍奉能够给影响我们所侍奉的人？ Apakah khotbah kalau kita hamba Tuhan, apakah khotbah ajaran yang kita sampaikan cuma bicara moralitas? 是否我们讲道成为传道人，我们所讲的道就是有关道德而已？ Tetapi apakah itu mengajarkan hal-hal yang betul-betul membentuk akan world view sebagai seorang percaya? 是否我们的讲道能够造成一个属基督化的世界观？ Jikalau itu tidak terjadi, 假如那一些没有发生， kedangkalan rohani tidak terelakkan. 我们就面对一个肤浅的属灵生活， Transformasi hidup tidak banyak terlihat. 我们看不到生命的变化。 Yang ketiga, 第三， perintah berubahlah oleh pembaharuan budimu itu punya satu tujuan. 我们这个命令就是你在思想里面要变化，有一个目的， Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan padanya, dan yang sempurna. 使我们能够分辨哪一个是属上帝的旨意，哪一个是良善好的，哪一个是讨上帝喜悦的，跟完全的。 Saudara, pembaharuan pikiran itu bukan sekedar sesuatu yang berhenti pada dirinya. 我们的思想的改变不单单停止在我们身体里面身上， Bukan tujuan akhir. 那个不是我们最终的目的。 Ini bukan sekedar self improvement diri kita jadi baik. 不单单我们能够成长，使我们能够更加使自己更好， Tetapi supaya kita itu dapat mengenali, menghargai apa yang menjadi kehendak Allah serta menetapkan diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah itu. 使我们能够认识，我们能够欣赏什么是上帝的旨意，也是一个决心来顺服这个旨意。 Maka Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan dengan kalimat ini, dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, apa yang baik, yang menyenangkan hatinya,
dan yang sempurna. 所以印尼文另外一个翻译版就是说，使你们能够有力量明白什么是上帝的旨意，什么是良善的，什么是好上帝喜悦的，什么是完全的。 Pikiran yang diperbaharui mampu mengetahui kehendak Allah yang baik. 我们受改变的思想，能够认识什么是好的事， Kehendak Allah yang menyenangkan hatinya. 能够明白上帝喜悦的事情， Kemudian menyelaraskan dalam hidup ini dengan kehendak itu. 把我们的生活和谐与上帝的旨意， Menyelaraskan sikap dan nilai-nilai kita dengan kehendak Allah. 使我们的态度，使我们的价值观和谐与上帝的旨意。 Dan apa akibatnya jikalau itu terjadi? 假如这个事情发生，会带给我们什么？ Saya percaya orang percaya yang dengan pikiran yang terus diperbarui akan membawa dampak positif bagi keluarga, gereja, masyarakat. Kenapa? Karena dia hidup mentaati dan mempraktekkan kehendak Allah dalam hidupnya. 我相信一个思想更新的基督徒会带给他的家庭影响、教会影响、社会影响，因为他顺服施行上帝的旨意。 Maka pembaharuan pikiran bukan sekedar untuk diri kita self improve nih, diri kita jadi baik. 所以，我们这个思想的改变，不单单集中在我们自己变成更好， Tetapi kita tolong diubah untuk kemudian terus hidup mentaati kehendak Allah. 但是我们受到改变，我们一直顺服上帝的旨意，活在这个世界上。 Bayangkan kalau seorang suami di tengah-tengah keluarga hidup betul-betul sebagai seorang suami yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. 我们想象有一个丈夫，他在家庭生活里面，真正的活着上帝的旨意。 Bayangkan kalau seorang pelayan Tuhan di gereja hidup betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki menjadi seorang pelayan. 假如一个侍奉上帝的人在教会里面，真正的活着一个讨上帝喜悦的生活， Saya percaya dampak positif pengaruh yang baik ini akan dirasakan. 我相信他好的影响会受到所有的人的感觉到。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Michael Bird berkata begini. 弟兄姐妹们，有一个人叫做 Michael Bird， 他这样说： Iman Kristen tidak mentolerir kemalasan intelektual. 基督教的信仰不能宽容知识的懒惰。 Dia tidak mengatakan ini dengan maksud untuk semua masuk sekolah teologi untuk belajar teologi, bukan. 他不是说我们每个人要进入神学院要读神学，不是这样的。 Tetapi dia mengajak kita untuk coba berpikir, apakah kita ini berusaha betul-betul mengembangkan pengenalan pengertian kita tentang iman kita, tentang pengenalan kita akan Allah, akan Kristus. 但是他要我们思想，是否我们真正的发展我们对上帝的认识，提高我们对上帝的侍奉。 Apakah kita ini cuma seperti yang dikutip di awal Roma 10:2, giat bagi Allah tetapi tanpa pengertian. 但是是否我们好像刚才我们罗马书第10章我们刚才所念的经文，我们对上帝发热心，但是我们不认识上帝。 Sudah biarlah kita punya resolusi di tahun yang baru ini untuk berubah. 但愿我们进入新的一年，我们有一个心智。 Dan ingat Roma 12:2, perubahan itu, transformasi itu melalui pembaharuan pikiran. 我们知道我们的变化就是透过我们思想的更新。 Mari kita beri tempat untuk Roh Kudus terus membentuk pikiran kita. 我们让圣灵一直在我们思想里面使我们更新。 Mari kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan 我们真正的爱慕上帝的话语， melalui meditasi pribadi kita, 透过我们日常的读经祷告， melalui khotbah baik yang kita dengar, 透过我们所听的上帝好的道理， melalui buku rohani yang baik. 透过好的这个书籍， Semua mengisi untuk terus diperbaharui ini. 使我们的思想一直得到更新。 Biarlah bukan hanya diri kita mengalami transformasi, tetapi gereja Tuhan juga mengalami transformasi. 但愿不但我们个人得到变化，我们的教会也是得到变化 Dan。di akhir tulisannya, Michael Bird kemudian mengatakan begini. 当 Michael Bird 结束他的写作的时候，他这样说： Jika Anda mau terlibat dalam pengembangan profesional untuk meningkatkan karier Anda, mengapa tidak terlibat dalam pengembangan spiritual untuk meningkatkan iman Anda? 假如你们这个热心的发展你的专业来提高你的职业，为什么你们不发展你的灵性来提高你们的信心？ Untuk pengembangan
diri kita, karier kita, kita rela mungkin bayar mahal untuk ikut ceramah, untuk ikut seminar, untuk mungkin beli buku, untuk apa, supaya kita improve lebih baik. 来提高我们的事业，我们愿意付代价参加许多的讲座，使我们能够更加的好，提高我们的水准。 Tapi marilah kita punya kerinduan yang sama, keinginan yang sama untuk iman kita. 但愿我们也是有同样的这个希望，在属灵里面，我们也是要这样。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Berkati renungan firman-Mu di awal tahun ini Tuhan. 但愿在我们年初的时候，你的话语能够帮助我们， Bawa kami untuk menyadari pentingnya panggilan untuk kami berubah. 就上帝带领我们进到一个思想，我们需要改变， Karena itu akan sangat berdampak untuk keseluruhan hidup kami sebagai orang percaya. 因为那个改变很影响我们成为相信的基督徒的生活。 Engkau memanggil kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. 你呼召我们要把我们的身体献上，是圣洁的，是讨上帝喜悦，是完全的。 Tetapi kami tidak mungkin akan bisa melakukan itu jikalau hidup kami tidak mengalami terus transformasi. 但是我们不可能实行出来，假如我们的生活里面没有得到改变。 Engkau memberi perintah ini Tuhan melalui hamba-Mu Rasul Paulus untuk kami jemaat-Mu. 透过你的仆人使徒保罗，你把这个命令赐给我们， Tolong kami untuk punya kerinduan untuk terus berubah. 求上帝赐给我们一个科目，使我们能够时常得到变化。 Perubahan yang kami tahu itu butuh waktu seumur hidup kami. 我们知道我们一生人需要改变， Perubahan yang kami tahu kami sangat bergantung tuh Roh Kudus mengubah kami. 我们的更新完全是依靠圣灵的工作来使我们改变。 Tapi perubahannya juga menuntut kami untuk mengikuti cara atau arah dari pembentukan dari Roh Kudus itu. 我们的改变也是顺服圣灵在我们生活里面的工作。 Tuhan, kami punya kerinduan untuk excellent di berbagai aspek hidup kami. 主啊，我们在很多生活的层面，我们要成为最好的。 Kiranya kami juga punya kerinduan untuk excellent di dalam hal iman kami. 但愿我们在我们灵命里面，我们也是一个科目，我们要成为最好的， Supaya betul-betul hidup kami mengalami transformasi. 使我们的生活、生命得到变化。 Dan transformasi individu akan berpengaruh pada transformasi komunitas yang lebih besar. 这个变化能够影响更大的社会里面的变化。 Berkatilah renungan firman-Mu. 求上帝祝福你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 我们祷告奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。